Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Pihak Orang Kaya Seri Kena Datuk Seri Sia Dr. Haji Awang Bubakar bin Haji Apong, Menteri Hal Wal Dalam Negeri. Yang berhormat Datuk Seri Sia Dr. Haji Muhammad Isyam Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Sia Dr. Awang Haji Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang mulia setiausaha tetap, Yang mulia timbalan setiausaha tetap, pengarah-pengarah pegawai kanan, hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Imarul bin Haji Zamain untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ila hadratin nabiyyin mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, summa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahi jami'an muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayyamin wal amwat, khususan fi hadzal majlis kafata amma syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yuhtashkal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adad kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sanaq. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul 'alim. Bismillahi walhamdulillahi Muhammadur Rasulullah la quwwata illa billah. Bismillahi ala dinina wa anfusina. Bismillahi ala ahlina wa amwalina. Bismillahi ala kulli syai'in a'tana Rabbuna. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da. Bismillahi iftatahna wa billahi ikhtatamna wa 'ala Allahi tawakkalna. Tahassanna bi dzil 'izzati wal jabarut wa i'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala al hayy alladzi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham
ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض، وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض، وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض، وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya majlis yang hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Selasa 4 Rabiul Akhir 1443 Hijrah bersamaan dengan 9 November 2021 Masehi, sebanyak 41 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 13,905 orang. Terdapat 6 tambahan kes-kes baru kepada 5 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 3 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 23 kes. Kesemua kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman, di mana satu daripadanya ialah kluster ABMS Sendirian Berhad Staff House, adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 3 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster Ops Pangkalan Gadong, kluster 6601, kluster 7302. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 177 kluster. Selain itu, terdapat 1 kes import yang dicatatkan pada hari ini yang telah tiba ke negara Brunei Darussalam dari Manila dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 6864 pada 3 November 2021. Manakala terdapat 11 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 108 kes telah sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,008 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 870 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan satu daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 4 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Di dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,682 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 539,956 ujian. Pada 8 November 2021, sebanyak 5,935 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini adalah termasuk 5,320 daripada golongan remaja berumur 12 ke 17 tahun. Oleh yang demikian, di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 361,215 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 84% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 287,951 orang
telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 67% daripada jumlah penduduk negara. Dalam pada itu, bagi orang yang sedang menunggu dan berhajat untuk mendapatkan vaksin dos kedua dan perjanjian mereka di pusat vaksinasi yang terlibat telah terjejas disebabkan program vaksinasi bagi remaja berumur 12 ke 17 tahun, mereka adalah dialu-alukan untuk hadir secara walk-in ke pusat-pusat vaksinasi berikut. Pusat vaksinasi stadium tertutup dari jam 5 petang hingga 10 malam pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan Ahad. Manakala dari jam 8 pagi hingga 10 malam pada hari Jumaat 12 November 2021 dan Sabtu 13 November 2021. Pusat vaksinasi Dewan Kemasyarakatan Belalong Temburong dari jam 8.15 pagi hingga 11.30 pagi dan pada jam 1.45 hingga 3.30 petang pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan pada setiap hari Sabtu. Pusat Kesihatan Sungai Liang dari jam 1.45 petang hingga 4 petang setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Dan Pusat Kesihatan Lamunin dari jam 1.45 hingga 4 petang pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan pada setiap hari Sabtu. Oleh itu, orang ramai yang keluar rumah bagi mendapatkan suntikan vaksinasi semasa waktu operasi pulih dijalankan adalah dinasihatkan untuk menunjukkan buku vaksinasi sebagai bukti kepada pihak penguatkuasa jika diperlukan. Dalam pada itu, orang ramai yang telah membuat tempahan awal dos kedua di pusat vaksinasi Jubli Emas Bunut. Perjanjian vaksinasi dos kedua mereka ditukar kepada hari Jumaat 12 November 2021. Jadual perjanjian baru akan dimaklumkan melalui pesanan ringkas SMS. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 3 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana ketiga-tiga adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Marilah kita semua memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam sentiasa dikurniakan kesihatan dan keselamatan. Semoga penularan wabak COVID-19 akan berakhir secepatnya dan negara Brunei Darussalam akan sentiasa dilindungi dan diberkati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Majlis yang hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri sukacita memaklumkan mengenai pengemaskinian fasa peralihan ataupun transition phase di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 yang akan bermula sedikit masa lagi. Sebagaimana kita maklum, pada tahun lepas, negara Brunei Darussalam telah berhadapan dengan satu wabak penyakit yang baharu dan tidak diketahui, yaitu COVID-19, di mana kita semua tidak mempunyai dinding pertahanan atau tiada imuniti dalam menghadapi wabak ini. Namun, berkat kerjasama semua pihak, kita telah berjaya mengawal rantaian penularan wabak dengan strategi Zero COVID dengan pelaksanaan langkah-langkah pengawalan yang ketat bagi mengembalikan kehidupan kita seperti sedia kala dengan melaksanakan garis panduan kesihatan tertentu. Kemudian, pada 7 hari bulan Ogos 2021, timbul kes-kes tempatan pertama setelah 457 hari tanpa sebarang kes tempatan COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya gelombang kedua pandemik di negara ini sehinggalah ke hari ini. Pada waktu itu, langkah-langkah pengawalan
telah diperketatkan semula sebagai respon untuk mengawal wabak ini daripada terus merebak. Manakala program vaksinasi kebangsaan bagi COVID-19 masih berada dalam peringkat awal dan bekalan vaksin adalah terhad dalam memberikan suntikan vaksin kepada rakyat dan penduduk negara ini. Meskipun kita telah mematuhi segala prosedur operasi standard ataupun standard operating procedures, kita telah menyaksikan kes-kes positif harian yang tidak stabil dengan meningkatkan kes dari sehari ke sehari. Varian Delta COVID-19 telah meletakkan kita dalam situasi yang berbeza daripada tahun lepas, di mana varian ini sangat mudah menjangkiti dan merebak dengan cepatnya, serta menyebabkan gejala yang lebih teruk kepada para pesakit, di mana rata-ratanya belum divaksinasi atau menerima satu dos vaksin sahaja. Menyedari akan varian Delta ini mudah berjangkit, kita telah menukar strategi kita daripada zero COVID kepada usaha-usaha menjadikan negara kita terlindung dari COVID-19. Justru itu, Kerajaan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mempertingkatkan usaha untuk mempercepatkan peningkatan perlindungan melalui vaksinasi dengan mendapatkan bekalan vaksin yang mencukupi. Melalui vaksin ini, kita telah membukakan lebih banyak pusat vaksinasi di seluruh negara demi memastikan 80% daripada jumlah penduduk negara ini melengkapkan 2 dos suntikan vaksinasi sebelum penghujung tahun 2021. Suntikan vaksinasi telah menampakkan perbezaan yang besar daripada tidak mendapat suntikan. Menurut pakar-pakar perubatan di seluruh dunia, suntikan vaksinasi secara saintifiknya adalah selamat dan efektif serta merupakan cara yang terbaik untuk kita menangani wabak COVID-19, terutama sekali meningkatkan imuniti, mengurangkan risiko jangkitan dan kemasukan ke hospital, insya-Allah. Keberkesanan strategi vaksinasi ini dapat dicapai jika garis panduan dan dasar kerajaan terus dipatuhi. Dan ini jelas kita lihat daripada negara-negara jiran kita dalam mencapai matlamat mereka untuk memberikan suntikan vaksinasi terhadap rakyatnya, sekaligus mula melonggarkan sekatan-sekatan pergerakan. Walau bagaimanapun, negara kita mengambil sedikit masa untuk pulih daripada pandemik, dan kita telah menyaksikan peningkatan kes-kes jangkitan harian meskipun program vaksinasi kebangsaan sudah dijalankan. Oleh sebab ini, operasi pulih telah dilaksanakan sebagai langkah tambahan dalam mengawal wabak COVID-19 daripada terus merebak, seperti arahan untuk berada dalam rumah dari jam 8 malam hingga 4 pagi. Selain itu, isu-isu yang timbul seperti penyeludupan melalui jalan tikus dan kluster tempat tinggal pekerja asing sedang ditangani oleh jawatan kuasa khas bagi objektif jangka panjang. Namun sejak akhir-akhir ini, alhamdulillah, kadar nilai-nilai sukatan epidemiologi berada di tahap yang stabil, termasuk data kadar jangkitan seperti effective reproductive number yang menurun serta doubling time yang semakin panjang serta jumlah pesakit-pesakit yang kritikal dalam kategori 4 dan 5
tidak menunjukkan peningkatan dan dapat dikawal. Sejak langkah-langkah pengawalan diperketatkan semula pada gelombang kedua ini, kita telah menghadapi pelbagai cabaran termasuk tekanan psikologi dan emosi, kesihatan mental, bergelut dengan pembelajaran dalam talian, isu-isu pekerjaan, kebajikan, perniagaan dan ekonomi terjejas, malah berjauhan daripada anggota keluarga. Untuk mengatasi masalah ini, Kerajaan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengumumkan rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 pada 25 hari bulan Oktober 2021, yang antara lainnya mempunyai matlamat bagi pelaksanaan sukat-sukat peralihan yang selamat dan situasi yang stabil dengan gangguan yang minimal kepada aktiviti harian masyarakat, seperti mana kita hadapi sebelum ini semasa wabak penyakit influenza H1N1 pada tahun 2009. Selain itu, rangka kerja ini juga akan dapat membantu pemulihan ekonomi dan perniagaan serta menjaga keselamatan, keamanan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini yang terjejas akibat COVID-19. Sebagaimana kita semakin mencapai sasaran 70%, di sinilah akan bermula fasa peralihan, iaitu satu fasa di mana langkah-langkah pengawalan yang telah dilaksanakan sebelum ini akan mula dikurangkan secara berperingkat. Pengurangan sekatan-sekatan ini akan dilaksanakan mengikut garis panduan yang disesuaikan, yang bertujuan untuk mengawal lebih baik serta mengelakkan kesan jangkitan yang teruk melalui pelaksanaan strategi-strategi seperti program pemberian vaksin penggalak atau booster vaccination dan pembukaan premis-premis dengan kapasiti yang terhad dan keutamaan kepada individu-individu yang sudah menerima vaksinasi lengkap. Semasa fasa peralihan ini, kita hendaklah sentiasa bekerjasama dan berjaga-jaga dalam mematuhi dasar, undang-undang dan garis panduan yang telah ditetapkan dalam sama-sama mengawal COVID-19, di samping memastikan pihak keselamatan untuk terus membuat pemantauan terhadap sebarang pelanggaran SOP. Ini kerana kajian telah mendapati bahawa virus ini tidak akan dapat dihapuskan dan akan merebak sekali lagi dengan cepat jika kita tidak patuh dengan arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Berdasarkan kepada pengalaman negara-negara lain yang menghadapi gelombang-gelombang baharu selepas melonggarkan sekatan, mereka telah menyaksikan lonjakan kes dan sistem penjagaan kesihatan menghadapi tekanan. Kita hendaklah mengambil iktibar daripada situasi begini dan perlulah bersiap sedia dari segala kemungkinan pada masa akan datang. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan untuk tidak lekah dan segala usaha kita akan menjadi sia-sia kalau orang ramai tidak memikul tanggungjawab mereka dalam mematuhi peraturan-peraturan ditetapkan. Manakala sektor kerajaan dan swasta hendaklah terus mengadaptasikan norma baharu dengan mengutamakan kesihatan para pekerja dan pada masa yang sama meneruskan produktiviti dalam bekerja. Jika semua perkara berjalan dengan lancar, barulah kita boleh membuat persiapan untuk beralih kepada fasa endemik.
tertakluk kepada data-data yang dianalisa semasa fasa peralihan ini. Ini semua merupakan cara penyelesaian yang terbaik bagi kita dalam memerangi wabak COVID-19 di negara ini, di mana setentunya tidak ada penyelesaian yang sempurna di seluruh dunia. Walaupun kita tidak boleh menghapuskan virus ini, namun kita hendaklah menyesuaikan diri untuk belajar hidup dengan virus ini pasca pandemik COVID-19 nanti, supaya kita akan dapat menerapkan norma baharu dalam kehidupan seharian. Oleh itu, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasa peralihan akan bermula sebaik sahaja kita mencapai liputan vaksinasi penuh 70% daripada jumlah penduduk negara Brunei Darussalam, iaitu pada hari Jumaat 19 hari bulan November 2021 bagi perkara-perkara berikut: pembukaan pejabat-pejabat kerajaan bagi pegawai dan kaki tangan yang telah melengkapkan vaksinasi mengikut waktu pejabat sementara yang dikuatkuasakan pada masa sekarang, iaitu dari jam 8 pagi hingga 2 petang, dan membuat ujian saringan antigen rapid test ART secara berkala setiap 2 minggu. Pembukaan masjid, surau dan balai-balai ibadah di seluruh negara, iaitu bagi individu yang telah melengkapkan vaksinasi mereka, dan had keramaian adalah tertakluk kepada jumlah yang sesuai mengikut penjarakan fizikal. Perkumpulan ramai di tempat-tempat awam, termasuk fasiliti kesukanan dan pembukaan premis-premis perniagaan seperti restoran, kafe, food courts, panggung wayang, arcade, taman permainan tertutup ataupun indoor playground, premis-premis kecantikan seperti salon dan kedai gunting, pasar dan tamu semasa fasa transition adalah dibenarkan bagi individu-individu yang telah melengkapkan vaksinasi mereka, dan dihadkan kepada 50% kapasiti tempat atau tidak lebih dari 200 orang, yang mana lebih rendah, di mana had ini juga dikenakan kepada tempat-tempat ibadah bagi agama lain. Pihak pengurusan adalah juga dikehendaki mematuhi garis panduan atau SOP seperti berikut: mengemaskinikan sinarai pekerja ke dalam aplikasi Bru Health dan memastikan pekerja-pekerja mereka juga telah melengkapkan vaksinasi mereka. Premis adalah dikehendaki mendaftar QR code masing-masing di dalam Bru Health dengan had capacity masing-masing. Premis tidak dibenarkan menerima pelanggan setelah mencapai had 50% kapasiti tersebut. Pemilik premis hendaklah memastikan semua individu yang memasuki premis mengimbas aplikasi Bru Health mereka sebelum memasuki premis mereka, termasuk semua pekerja kaki tangan sukarelawan. Pemilik premis untuk memastikan hanya individu yang mempunyai kod Bru Health hijau dan kuning dibenarkan masuk. Pemilik premis hendaklah memastikan semua pekerja kaki tangan sukarelawan yang layak diberi vaksin telah divaksin sepenuhnya, dan penggunaan sungkup muka kecuali ketika makan minum, penjarakan sekurang-kurangnya 1.5 meter, pemantauan kesihatan diri dan ujian ART berkala, serta memastikan premis mempunyai
pengudaraan yang mencukupi. Perkumpulan di rumah-rumah persendirian semasa fasa ini adalah dibenarkan bagi individu-individu yang telah melengkapkan vaksinasi mereka dan dihadkan kepada 10 ke 30 orang sahaja tertakluk kepada saiz tempat kediaman. Pembukaan sebahagian sekolah-sekolah bagi individu-individu yang telah melengkapkan vaksinasi mereka dan membuat ujian saringan antigen rapid test secara berkala setiap 2 minggu, iaitu institusi pengajian tinggi, sekolah teknikal dan kemahiran, dan sekolah memandu. Bagi yang tidak dapat mendapatkan vaksinasi atas sebab kesihatan ataupun medically exempted, adalah tidak dibenarkan mengunjungi premis di atas. Dan syarat vaksinasi mandatory adalah dilaratkan kepada tenaga pengajar, pekerja-pekerja persekolahan lain, non-teaching staff, petugas dan penjaga di sekolah-sekolah, pusat penjagaan kanak-kanak, pelatih-pelatih dan sebagainya. Walau bagaimanapun, mereka yang mempunyai sebab-sebab kesihatan seperti alahan akan dikecualikan daripada syarat ini, iaitu berdasarkan pengasahan perubatan yang diberikan. Sementara itu, perancangan dan persiapan pembukaan sekolah adalah masih di dalam penelitian Jawatankuasa Pandu dengan mengambil kira aktiviti program vaksinasi kebangsaan masih dijalankan bagi remaja di peringkat umur 12 ke 17 tahun dan kanak-kanak di bawah 12 tahun masih belum divaksinasi. Tata cara pelaksanaan pembukaan sekolah, pusat penjagaan kanak-kanak dan institusi pengajian lain akan diumumkan pada satu tarikh akan datang, iaitu sebaik sahaja Jawatankuasa Pandu COVID-19 selesai meneliti perancangannya. Setiap premis yang diberikan untuk dibuka semasa fasa peralihan ini adalah dikehendaki untuk mematuhi semua garis panduan dan SOP yang saya nyatakan tadi. Sementara menunggu tarikh pelaksanaan fasa peralihan pada 19 hari bulan November 2021, operasi pulih akan dilanjutkan selama 4 hari lagi bermula Isnin 15 hari bulan November 2021 sehingga hari Khamis 18 hari bulan November 2021, iaitu arahan untuk berada di rumah dari jam 8 malam sehingga 4 pagi. Kemudian, apabila kita memasuki fasa peralihan, operasi pulih akan dikenali sebagai operasi peralihan, iaitu bermula 19 hari bulan sehingga 30 hari bulan November 2021, yang mana tempoh masanya akan dipendekkan dari jam 10 malam sehingga 4 pagi. Ini mengambil kira pembukaan premis-premis dalam fasa peralihan sekaligus akan dapat membantu peningkatan ekonomi dan kesejahteraan semua, di samping untuk memastikan keadaan COVID-19 yang semakin stabil dapat diteruskan. Sebagai langkah keselamatan, setentunya perancangan pembukaan ini juga merangkumi keperluan untuk memastikan segala SOP diteruskan seperti penjarakan fizikal, kapasiti yang dihadkan, pemakaian sukup muka, menjaga kebersihan, penggunaan aplikasi Bru Health, malah penggunaan ART adalah digalakkan sebelum memasuki premis-premis. Di samping itu, pihak kerajaan juga akan terus memikirkan plan-plan kontingensi bagi apa jua musibah pada masa hadapan.
Dengan pengumuman ini dihasratkan dapat memberikan masa kepada pihak-pihak berkepentingan dalam membuat persediaan logistik sebelum bermulanya pemulihan-pemulihan yang telah ditetapkan, khususnya dalam memastikan pematuhan SOP dan garis panduan yang telah dipersetujui oleh Jawatan Kuasa Pandu COVID-19. Oleh itu, marilah kita sama-sama mendukung hasrat kerajaan untuk menjayakan rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 ini, yang merupakan pada landasan yang betul untuk membawa negara ini keluar dari keadaan pandemik kepada endemik. Pemulihan negara adalah tanggungjawab kita semua bersama, di mana peranan orang awam merupakan faktor kritikal dalam menjayakan apa jua strategi kerajaan. Individu-individu yang sudah mencapai masa untuk mendapatkan dos kedua adalah dinasihatkan untuk mendapatkannya secepat mungkin untuk sama-sama membantu negara menjangkau sasaran 70% penduduk melengkapkan 2 dos vaksinasi dalam masa yang terdekat. Sebagai persediaan seterusnya bagi pelaksanaan fasa endemik, iaitu apabila kadar vaksinasi lengkap COVID-19 mencapai 80%, Jawatan Kuasa Pandu sedang meneliti cadangan untuk mengenarkan bayaran ujian ART bagi individu-individu yang tidak melengkapkan vaksinasi mereka tetapi berniat untuk memasuki mana-mana premis kerajaan dan perniagaan di negara ini. Di kesempatan ini, kerjasama agensi-agensi kerajaan dan swasta, badan-badan bukan kerajaan, pihak-pihak berkepentingan, termasuk sukarelawan dan orang-orang awam adalah sangat dihargai, dan tidak lupa juga diucapkan terima kasih kepada semua yang bertugas di barisan hadapan ataupun frontliners atas pengorbanan mereka selama ini dalam membantu negara dalam memerangi wabak ini. Semoga jasa baik habis kita semua akan mendapat balasan setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang mengemukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi anda sebelum ajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Yang Berhormat Menteri, Rano from Rano Adidas. This question is for Yang Berhormat Datuk, Second Minister at the Second Minister at the Ministry of Finance and Economy and the Minister at the Prime Minister's Office. So this question Yang Berhormat Datuk, ada mention earlier pasal antigen test kit that is going to be a norm lah. Every 2 weeks they have to do it. Now, maybe the people will be wondering, will be the cost of the ART kit be borne by the employers, majikan, and will there be any subsidies because this is going to be the new norm? Bagi kaki tangan kerajaan balik bekerja di pejabat yang mana sudah waktu fasa pemulihan fasa peralihan mesti dirangan tu sudah menerima 2 dos lah tu, baru boleh balik waktu fasa ni lah. Jadi jadi waktu dia orang bekerja di pejabat ini setiap 2 minggu diadakan antigen rapid test ART. Ini akan ditanggung oleh kerajaan. Setiap every 2 weeks lah.
Jadi bagi swasta, there is between majikan sama pekerja lah. Itu swasta punya, itulah arrangement sendiri letak. Okay. So there won't be any subsidies for test kits. We haven't thought about giving subsidy. I think this is a operation, yeah. So kan masing-masing ada bisnes sendiri kan. Jadi ani kira sebahagian operating cost masing-masing. Okay, terima kasih Yang Berhormat. This is James from Border Britain. Good afternoon to Yang Berhormat Pihin, Minister of Home Affairs, Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Berhormat Datuk Minister Prime Minister Office and Second Minister of Finance and Economy. My first question is for the Minister of Health. Just now, Minister has shared with us about the walk-in for second dose of vaccination. When would the vaccination start? Okay. This walk-in ni I think bermula pada malam ini. Okay. Ini dibukakan memandangkan taniarannya 67%. Jadi 71 dalam jangkauan sudah. Jadi kalau orang putih so close but yet so far. Jadi untuk tani mencapai 7% ini pihak kementerian merasa ia boleh dicapai by 19 hari bulan ini lah. Walaupun dengan keadaan tani memvaksinasi penuntut 12 ke 17 tahun. Jadi untuk memastikan ini terlaksana, jadi malam ada dibukakan dan pada hari Jumat dan Sabtu khas untuk minggu depan ni dalam minggu ni dibukakan the whole day dari 8 ke 10 malam. Jadi tani berharap because we need dalam 13,000 lebih lah untuk mencapai 30%. So itu yang harapan ke tani lah. So insyaAllah dengan kerjasama semua juga insyaAllah by 19 dirasa dapat dicapai. So it's earlier than schedule, lebih awal daripada tani punya schedule. Mula tani dalam minggu ketiga, minggu keempat atau bulan 11 baru tani menjangkau 70%. Oleh bagaimanapun sebelum kanak-kanak 12 ke 17 tahun ini baru vaksinasi, few days sebelum dia nombornya nampak memberangsangkan lah, banyak dalam 5,000 lebih sebagainya. So pihak kementerian percaya dan ini insyaAllah dapat diusahakan. So, my second question is about the Pfizer biotech that we have procured. Some 32,000 will be for the children. How about the remaining Pfizer will be used for? Okay, ya untuk kanak-kanak ni 2 dos juga. So dalam kanak-kanak 38,000 lebih. So say 40,000 lah, so 80,000 akan digunakan. Jadi selebihnya akan digunakan sebagai dos booster lah untuk yang menerima vaksin-vaksin yang lain lah. Selain daripada Moderna, tadi menggunakan Pfizer untuk booster juga. So itu akan dijadualkan dan masa ni booster sudah bermula untuk orang frontliners terutama healthcare dan barisan hadapan yang lain seperti angkatan tentera, polis dan sebagainya. Itu secara pelan-pelan sudah dibukakan. So bila ni sudah banyak berbuat dan kanak-kanak pun sudah hampir selesai, jadi kita ni akan membukakan kepada orang dewasa macam dululah berperingkat 50 tahun ke atas, terutama sekali didulukan orang ada penyakit NCD dan sebagainya. So ini akan dibuat secara berfasa ya. Pfizer has also come up with the antiviral pill to treat COVID-19 cases. Is the Ministry of Health also looking closely into this? Yes, Alhamdulillah. Pihak Pfizer pun sudah berunding dengan Kementerian Kesihatan dalam minggu lalu kali. Jadi ini sudah dalam perundingan dan diorang pun sudah ada penyerang share diorang punya dapatan daripada research tersebut dan ia sangat memberangsangkan lah. Jadi kita ni pun sudah berunding untuk mendapatkannya insyaAllah.
kasih Yang Berhormat Datuk. My next question is for Minister Prime Minister Office and Second Minister of Finance Economy. Just now, Minister shared with us that the vaccinated government employee will be coming back to work. How about the unvaccinated government employee? Pada fasa peralihan ini, hanya yang pekerja yang sudah mendapatkan 2 dos vaccination itu hanya dapat balik ke pejabat lah. Yang lain itu terpaksa kerja dari rumah lah. How about what is the government plan for the BCP? Will this be continued as well? Oh yes, memang BCP ini walaupun sekarang kita ni masuk ke fasa endemik, mesti juga kita ni teruskan mengadakan BCP. Kita ni seperti mana yang dikongsikan, virus ini dapat kita ni dihapuskan semua sekali lah. Jadi memang ada ya, we have to live with it lah. So tapi ya tak bisa juga we continue dengan BCP-nya. Ini bukannya saja di pejabat kerajaan, ini di pihak swasta, di restoran dan sebagainya. Semua mesti juga mengadakan BCP supaya diorang dapat juga ada terjejas lah bisnes diorang dan sebagainya. How about children who are currently undergoing vaccination? During the transition phase, can they also go to business premise like restaurant or cinema? Belum lagi lah. So pada masa ni fasa peralihan ni untuk orang ramai yang sudah mendapatkan 2 dos vaccination ada. Jadi kalau kita ni lihat pada masa kalau sudah kita ni capai nanti insyaAllah sebelum 19 hari bulan November ni kita ni mencapai 70%. Dari 70% ke 80% mungkin lama lah. Jadi kalau orang ramai bekerja sama, ramai-ramai mendapatkan vaccination, mungkin mudah lagi kita ni cepatlah mencapai 80% atau. Jadi sudah 80% ada nanti insyaAllah sebelum itu ada lagi pengumumannya lah dengan apa yang syarat-syaratnya dan sebagainya. Pada masa ini belum lagi dapatlah yang siapa saja yang belum mendapatkan vaccination 2 dos atau belum dapat masuk ke restoran, masuk ke kedai-kedai dan sebagainya. In terms of sport, how would the public be able to play sport macam football or basketball, group sport lah? Group sport boleh. So macam especially yang sport di open air ni kan. So we normally digalakkan kalau ya open air ya normally capacity-nya atau they have to make adjustment dengan berapa jumlah yang dapat bermain lah. Some of the sports sekira macam golf atau mungkin ramai orang kan bertanya-tanya pasal golf. Mungkin ada jawab baiknya diterangkan di sini sebelum diorang bertanya lah. Because golf ni ya kira open air punya sport lah dah. Jadi sudah kita ni masa ni sudah membukakan kalau ya sudah vaccination ya boleh ke restoran. Jadi sama juga kalau orang main golf lagi terbaik kan ya open air kan. Jadi ada peluang dihadkan lah. Ya normally satu flight 4 orang, 2 orang share satu bagi. Kalau 2-2 tu sudah dilengkapkan dengan vaksinasi dan bolehlah diorang teruskan macam biasa lah tu. Tapi make sure jadi satu flight between the flight satu jangan macam bercampur-campur lah tu. Jangan macam beramai-ramai datang waktu yang sama. Jadi kalau boleh space them out lah. Jadi satu flight dulu jalan, lepas satu another flight. Jadi ada orang berkumpul ramai-ramai lah. This is jualah bukannya di apa namanya ni
dibuat syarat-syarat dan sebagainya. Itu kira common sense saja kita ni, cara kita ni mengatas itulah mengkawal lah situasi ni. So yalah, kalau open air, I think it's a bit more more relax sikit lah. Kalau dalam rumah atau normally we have to ikut syarat ni lah 50%. Kalau ya terdapat dewan besar, tapi yang maksimum 200 saja. So meaning dalam walaupun dia dalam dewan pun mesti ada juga penjarakan itulah, bukannya maksudnya 200 orang berkumpul hampir-hampir itu. So meaning wedding ceremony is okay to be held then? Yes. My next question is, we have also witnessed other country experience new wave once they start to de-escalate. How confident are that we in Brunei will not experience the same thing? Yes, yang negeri lain sudah diorang longgarkan, jadi nampaknya macam meningkat kes-kes itu kan. Okey, memang kita ni lihat juga negeri-negeri jiran yang penting kebanyakan negeri itu ia utamakan vaksinasi. Jadi kalau sudah mencapai satu tahap sudah derang boleh melonggarkan ada. Jadi bagi negeri kita ni lihat juga yang high risk punya population ada. Jadi high risk population yang umur 60 ke atas pada masa ni lebih daripada 90% sudah menerima double dose lah tu. Jadi lebih kurang I think 99% sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos. Jadi this high risk category ni kira kita ni sudah vaccination, ada mengadakan vaccination ada. Jadi pada masa ni juga kita ni kan vaksin kita cukup dan kita ni kan teruskan dengan booster lagi. Dan bagi umur 12 ke 17 sudah kita ni mulai kemarin dengan vaccination. Dan mudah-mudahan dalam bulan 12 ni diorang akan mengadakan dia second dose lah dah. Jadi so itulah beri kita ni tanggap hati mengkali ini ada satu itulah cubaan lah untuk kita ni mengadakan this fasa peralihan sebelum kita ni pindah kepada fasa endemik. So jadi yang fasa ini yang mustahak lah kita ni mesti memonitor, menganalisis data-data yang ada, sama ada kita ni dapat teruskan ke fasa endemik ataupun indah. So ini kira kita ni terpaksa monitor dululah. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Pihin dan Yang Berhormat Datuk, Kaula Rasidah from the Scoop. This question is for the Minister of Home Affairs. Yang Berhormat Pihin, since operasi pulih, how many employers or companies have been fined, and then what are the role of Labour Department in this? Terima kasih. Maksudnya tu kali yang di compound kerana kesalahan keluar daripada 8 ke 4 pagi ya. Jadi pada masa ini dalam perkiraan ada 85 orang kali ya, dan pekerja ataupun orang yang melakukan kesalahan ini daripada 67 company. Jadi sehingga ini sudah 47 majikan ini yang dihubungi dan melibatkan 55 pekerja, dan
sehingga 9 November ni 32 majikan telah pun dipanggil dan diberikan offer compound melibatkan 39 pekerja. Hanya akan berterusan besok kali ada 8 majikan lagi. Jadi insyaAllah semua majikan ini akan panggil dan pihak berkenaan akan mengeluarkan compoundnya. Ya. Mereka akan diberikan masa 10 hari barangkali untuk membayar compound itu. Thank you, Muhammad Pihin. My next question is to the Second Minister of Finance and Economy. Yang Berhormat Datuk, when businesses reopen, how safe it is for kids to be going around, especially those under 12 who has yet to be vaccinated? Ya, seperti mana yang diterangkan tadi, kalau siapa saja walaupun dewasa, kalau ia belum vaccination di second dose, dapat dirang masuk ke premis lah. Jadi kalau ini yang 12 ke bawah belum lagi vaccination juga, so dia dapat lah pada fasa inilah. Jadi nanti sudah fasa endemik akan diumumkan lagi lah. Satu contoh is ia mesti didangani oleh dewasa yang telah menerima vaccination 2 dos. Satu contohnya adalah, so boleh nanti sudah endemik nanti yang kanak-kanak di bawah umur 12 mesti di accompanied by the yang dewasa yang sudah dilengkapi vaksinasi. And the rule still applies. For example, if you want to go shopping, grocery shopping, for example, now it's still 2% from each family. Will that rule still apply during the endemic phase, Datuk? Ikut capacity the premise. Yeah. Okay. I have one more question to Yang Berhormat Pihin. Yang Berhormat Pihin, during this transition period, how about the enforcement? In terms of enforcement, will there be officers from Labour Department or Municipal Department going around shops and businesses to check whether SOPs are put in place? InsyaAllah pihak penguatkuasa akan memonitor, akan memeriksa tempat-tempat ini, memastikan mereka mematuhi standard operating procedure. Yeah. Okay. But of course, I think orang ramai juga perlu bekerjasama sekiranya mendapati ada premis-premis yang tidak mematuhi atau boleh dimaklumkan. Okay. Thank you Yang Berhormat Pihin. Yang Berhormat Datuk. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Pihin dan Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.